Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini untuk video kali ini cikgu akan membantu pelajar untuk memahami tentang aktiviti yang terakhir dalam bab 9 iaitu aktiviti 9.5. Okey, tentang taburan pertumbuhan spesies Pleurococcus. Baik, sekarang kita akan cuba faham dulu apakah itu Pleurococcus ni. Okey, so ini adalah stimulus yang diberikan oleh diberikan pada buku teks ni, pada aktiviti ini. Pleurococcus ialah sejenis alga hijau. Alga ni lumut, okay. Alga hijau yang dapat tumbuh untuk membentuk lapisan berlendir pada batang pokok. Okey, dia boleh hidup juga pada batu, pada tanah yang lembap serta terlindung daripada cahaya matahari. Maksudnya kalau kawasan tu lembap maka dia akan tumbuh dengan lebih banyak. Pertumbuhan dia lebih tinggi. Kalau kawasan tu lembap dan terlindung daripada cahaya matahari. Pada batang ada, pada batu ada, pada batang pokok dan juga pada tanah. Alga ini membiak dengan pantas melalui cara pembahagian sel vegetatif secara belahan dedua. Okey, kita belajar dah pembahagian secara belahan dedua ni. Pleurococcus ialah organisma unisel yang berbentuk sfera, wujud dalam keadaan tunggal atau berkelompok dan mempunyai dinding sel yang tebal untuk mengelakkan kehilangan air secara berlebihan. Jadi setiap sel dia tu padat dengan kloroplas untuk dia menjalankan proses fotosintesis. Baik, so kita mulakan. Menjalankan kajian lapangan. Kajian lapangan lah bila kita buat kat luar pada amal kita. Untuk mengkaji kesan komponen abiosis terhadap populasi organisma Pleurococcus ini. Okey, komponen abiosis dekat sini menunjuk kepada faktor persekitaran lah, keamatan cahaya matahari ke, kelembapan ke. Okay, so kita teruskan lagi. Baik, radas yang kita perlukan. Kita sediakan kuadrat, 5 kuadrat yang berukuran 10 cm kali 10 cm. Kecil je, besar tapak tangan kita, dia kan lebih kurang lah. Tapi kita tak guna kayu dia, kita guna plastik. Plastik tu pelajar tahu tak? Plastik pelajar buat kulit buku tu ke? Kulit cover kertas kerja tu. Kita guna yang tu lah. So kita perlukan marker penanda, tali dan juga pembaris meter. Baik, so kita pergilah dekat kita punya kawasan tu, kita pilih satu pokok yang ada ditumbuhi oleh tumbuhan Pleurococcus ni. Pilih sebatang pokok yang ditumbuhi Pleurococcus yang tidak sekata. Okey, pada bahagian bawah ni kita panggil pada bahagian bawah batang lah ni. Nah, bukan pada kalau bahagian atas macam mana kita nak kira, okey. Okey, biasanya pertumbuhan Pleurococcus pada batang ni pada bahagian bawah lah. Kenal pasti sisi yang menerima limpahan cahaya matahari paling banyak. Okey, so kita akan pilih kawasan yang kurang cahaya matahari lah sebenarnya. Baik. Ikat tali pada batang pokok dengan jarak anggaran 1 meter dari tanah. Okey, so kita ukur 1 meter ni daripada tanah dekat sini ke. So kita ukur 1 meter macam tu. So kita ikat tali dekat sini. Ikat keliling batang ni. Keliling batang pokok ikat kat sisi macam tu. Okey, ikat membulat macam tu. Sebab nanti kita nak selitkan kita punya kuadrat tu pada tali tu. Okey. Kita nak selitkan kuadrat pada tali. Baik. Okey, sekarang dah ikat tali kan pada batang tu. Okey, sekarang kita ambil kita punya kuadrat kita yang berukuran 10 cm tadi. Kita nak buat apa? Kita kena lukiskan dia punya ukuran kecil dalam kuadrat tu. Okey, sekarang kuadrat kita ni berukuran 10 kali 10 ke. So kita kena buat lagi kotak kecil dalam ni yang berukuran 1 cm. Boleh tak? Cikgu agak-agak je ni. Kita buat lagi kotak kecil yang berukuran 1 cm. Macam tu. Buat apa habislah sampai bawah ni. Okey.
Maksud dia kotak kecil dalam tu ada 100. Betul tak? Kat sini ada 10, kat sini 10. So kita akan dapat 100 kotak kecil dalam tu. Kita lukis pula dengan marker lah yang garis air tu, marker permanent tu. Baik, sekarang kita letakkan kuadrat yang kita dah lukis dengan grid berukuran kecil-kecil tu. Kita selitkan pada pada tali yang kita ikat pada pokok tu. Okey. So dengan menggunakan pen penanda atau marker penanda, kita kena lorekkan atau kita kena tick tanda right pun boleh. Kita kena tanda bahagian yang terdapat pertumbuhan Pleurococcus. So kita punya grid ni kan. Baik, so sekarang kita selitkan kita punya kuadrat ni dekat batang pokok ni kan. Kita ada 5 tadi kan. So kita selit macam tu. Dan pada batang tu ada Pleurococcus tu. Lepas tu kita kena tengok, ada dalam kotak kecil ni ada Pleurococcus tak? Kalau ada separuh dan lebih, so kita tick. Macam tu. Kita tengok lagi kat sini, ada separuh dan lebih, so kita tick. Okey. Kalaulah kita tengok dekat sini dia tak cukup, dia tak sampai separuh. Maka kalau tak sampai separuh kita jangan tick. Kita tick yang cukup, yang separuh dan lebih sahaja. Boleh faham tak penerangan cikgu tu? Okey, so cikgu teruskan lagi nombor 7 ni. Kira bilangan segi 4 yang terdapat Pleurococcus pada kuadrat tu. Ni hanya segi 4 yang dilitupi separuh atau lebih sahaja yang kita kira atau yang kita tikkan dia. Okey, so ini adalah formula mengira peratus litupan sama dengan jumlah luas litupan Pleurococcus dalam 5 kuadrat tu bahagi dengan jumlah kuadrat yang digunakan 5, okey. Lepas tu kita punya luas kuadrat pula berapa? 10 cm kali dengan 10 cm ke. Jadi dapatlah 100 cm persegi. Darab dengan 100%. Okey, ni soalan dia. Kuadrat manakah yang menerima cahaya paling tinggi dan paling rendah? Kuadrat manakah yang mempunyai peratus litupan Pleurococcus yang paling tinggi dan yang paling rendah? Peratus litupan Pleurococcus yang paling tinggi, yang paling rendah. Nombor 3, terangkan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan Pleurococcus. Tadi sebenarnya kita dah jumpa dah ni. Kita dah jumpa dah kesan cahaya matahari terhadap Pleurococcus kan, pada dia punya rangsangan yang mula-mula tadi. Dia kan bertumbuh dalam keadaan cahaya matahari yang kurang dan kelembapan yang tinggi kan. Okey, jadi kalau cahaya matahari yang tinggi, maka kadar pertumbuhan dia akan rendah lah, akan perlahan. Okey, kalau pada cikgu teruskan lagi. Okey, ini jawapan dia. Tadi kuadrat ni kuadrat yang kita lekatkan pada batang tu. PQRST. Ini adalah yang diperolehi lah. Okey, yang kita perolehi dalam kita punya kuadrat yang kecil, yang kuadrat 5 tu, lepas tu kita buat kotak-kotak kecil pula. Untuk yang P yang depan sekali tu dia ada 50 cm persegi. Ni paling tinggi ni. Sekali ni. Q ni paling tinggi sekali dia punya jumlah litupan Pleurococcus dia. Maksudnya paling banyak sekali dah kat situ. Dan yang ni paling rendah. Nah, ini paling rendah. Okey. Baik, so kita dapat kira peratus litupan dia. Macam ni lah. Jumlah luas litupan semua 300. Bahagi dengan 5, darab dengan 100 cm persegi tadi, dapat 100. So kita dapatlah 60%. Dia punya peratus litupan. Okey, kita jawab soalan pula. Soalan. Okey, so kita tengok soalan nombor 1 ni cikgu tak terangkan . Pelajar boleh tengoklah, pelajar cuba nilai sendiri atau boleh bertanya kepada guru masing-masing. So cikgu pergi kepada nombor 2 ni. Nombor 2 ni dia tanya kuadrat manakah yang mempunyai peratus litupan yang paling tinggi? Peratus litupan Pleurococcus yang paling tinggi, kuadrat mana? Kuadrat ni kan? Hak ni paling tinggi sekali peratus litupan. Okey, peratus litupan yang paling rendah, hak ni lah. R. Hak ni paling tinggi, Q paling tinggi, R paling rendah peratus litupan dia. Okey, nombor 3 cikgu terangkan nombor 3 lagi. Terangkan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan Pleurococcus. Apakah kesan cahaya matahari terhadap pertumbuhan dia?
Taburan Pleurococcus adalah tinggi di kawasan taburan cahaya dan suhu yang sederhana. Okey, kerana kadar fotosintesis dia adalah tinggi pada keadaan ini. Pada keadaan yang sederhana atau rendah ni dia punya kadar fotosintesis dia tinggi. Bila kadar fotosintesis dia maka kadar pertumbuhan dia pun tinggilah. Apabila keamatan cahaya dan suhu menjadi tinggi, kulit batang akan jadi panas dan berlaku penghadratan sel Pleurococcus. Maka kadar pertumbuhan dia akan rendah. Jadi kalaulah kata kawasan pokok tu dapat keamatan cahaya yang tinggi, tu jadi panaslah batang pokok tu. Bila panas maka berlaku penghadratan pada sel Pleurococcus ni. Penghadratan maksudnya dia akan mengalami kehilangan air. Okey, bila dia mengalami kehilangan air maka kadar pertumbuhan dia akan perlahan. Okey, cikgu telah menerangkan kepada pelajar semua keempat-empat aktiviti yang ada di dalam bab 9. Jadi cikgu minta pelajar buka di muka surat 189 untuk buat aktiviti secara berkumpulan. Aktiviti 9.2.